Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini. Wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku. Yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami ilmu ta'wil. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkanlah kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat, sahabiah, muslimin, muslimat, mudah-mudahan kita semua pada malam ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita akan membicarakan tentang suatu keputusan yang besar, satu keputusan yang penting yang akan dibuat oleh Mahkamah Persekutuan dalam negara kita dalam tempoh 3 hari yang akan datang, iaitu 17 bulan Ogos ini, minggu ini, 17 hari bulan 8, yang mana Mahkamah Persekutuan akan membuat suatu keputusan berkaitan dengan kes dua individu, Nick Eileen dan juga seorang lagi anaknya, yang memfailkan saman ke atas Kerajaan Negeri Kelantan bersabit dengan enactment jenayah syariah Negeri Kelantan tahun 2019. Baik. Sebenarnya sidang hadirin mukminin, keputusan ini sangat penting dan ianya besar, sebab ianya melibatkan undang-undang syariah yang bukan sahaja akan menjejaskan negeri Kelantan, tapi ia juga akan menjejaskan negeri-negeri yang lain. Sebab Mahkamah Persekutuan ini dia mahkamah yang paling tinggi dalam negara kita, the highest court in Malaysia. Dia mahkamah yang paling tinggi. Jadi apabila dibicarakan khususnya yang berkaitan dengan undang-undang perlembagaan dan sebagainya, maka Mahkamah Federal ataupun Mahkamah Persekutuan lah yang merupakan tempat yang paling sesuai untuk membuat keputusan yang berkaitan. Baik, sidang hadirin mukminin, apa yang berlaku ini, ramai ataupun banyak pihak yang memanggil tindakan ini sebagai strategic litigation. Strategic litigation maksudnya ialah kes mahkamah ni dia bukan satu kes individu yang tertentu sahaja, tapi dia adalah suatu tindakan yang dirancang sebegitu rupa. Dia mempunyai pertalian dan kaitan di antara satu sama lain. Dan kita orang Islam, kita tidak boleh memandang ringan
terhadap apa yang sedang berlaku ini. Baik, jikalau kita lihat cabaran terhadap undang-undang agama dalam negara kita ini, kita boleh lihat kronologi dia. Kronologi dia kita boleh lihat antaranya banyak pihak seperti Sisters in Islam dan sebagainya, ataupun kes di Negeri Sembilan, kes di Selangor dan negeri-negeri lain yang mana mereka memulakan cabaran terhadap tindakan dan keputusan yang dibuat oleh pihak berkuasa berkaitan dengan agama. Mereka ambil tindakan dan mereka saman pihak berkuasa, termasuk pihak berkuasa agama. Bukan sahaja kerajaan negeri, tapi pihak berkuasa agama. Itu yang mereka lakukan. Dan kalau kita lihat apa yang mereka buat ini berstrategi. Dia bukan kebetulan ataupun dia dibuat oleh individu-individu yang terpisah, bukan. Dia berstrategi. Contohnya sidang hadirin mukminin, kita tengok dari segi kronologi pada tahun 2009 cabaran dibuat terhadap Section 10 enactment di Terengganu yang lebih terkenal dengan kes Ayah Pin. Kes Ayah Pin ataupun dikenali sebagai kes Sulaiman Takrib. Siapa yang ikut convention ataupun seminar kursus yang berkaitan dengan kes-kes ini, dia tahulah kes Sulaiman Takrib. Kes Sulaiman Takrib ni kalau tuan-tuan ikuti dia punya cerita dia, bekas pengikut Ayah Pin. Bekas pengikut Ayah Pin ni satu orang ustazah. Bukan orang biasa, bukan orang awam, bukan orang jahil. Satu ustazah, Kamariah Ali. Tuan-tuan Google tengok nama Kamariah Ali. Dia ni pengikut Ayah Pin. Dan dia dihukum 2 tahun penjara selepas dia didapati bersalah atas dakwaan murtad oleh Mahkamah Tinggi Syariah Kuala Terengganu. Baik. Kalau tuan-tuan tengok apa yang dia buat, kan? Apa yang dia buat? Contohnya, implikasi daripada apa yang dilakukan oleh Kamariah ini. Dia banyak legal implication. Termasuk dia membuat dakwaan atau pengisytiharan bahawa dia bukan Islam. Ustazah ni mengaji di Mesir, di Azhar. Tapi dia boleh kata bahawa dia bukan Islam. Orang Melayu. Ini satu benda yang pelik. Dan kita tengok tuan-tuan sekalian, yang mana hakim tak puas hati dengan ustazah ni. Dia kata apa? Hakim kata, semasa saya bagi salam kepada dia, saya tidak nampak mulut Kamariah bergerak menjawab salam saya. Maka ini tidak menggambarkan keikhlasan Kamariah untuk berubah dan juga insaf. Dia punya degil tu tuan-tuan, hakim bagi salam dalam mahkamah pun dia tak mau jawab. Ni cuba tuan-tuan bayang, orang yang macam ni, dia sign, dia tanda tangan statutory declaration untuk mengatakan bahawa dia keluar daripada Islam. Dan benda ni dia bukan dilakukan oleh seorang individu sahaja tanpa ada sokongan pihak-pihak yang tertentu. Dia ada sokongan pihak-pihak yang tertentu. Dan kalau tuan-tuan tengok, banyak benda yang dilakukan oleh golongan seperti ini. Contoh ayat Quran, la ikraha fid din. Kita kata la ikraha fid din, memang ayat Quran. Maksud dia no compulsion in religion, tidak ada paksaan dalam agama. Ayat Quran betul, translation, terjemahan tu betul. No compulsion in religion, tidak ada paksaan dalam agama. Tapi bila mereka huraikan apa maksud tidak ada paksaan dalam agama, mereka huraikan dan mereka guna dalam konteks yang salah. Ini merupakan satu cara yang berstrategi untuk mengelirukan orang Islam, untuk menyesatkan orang Islam. Kita tahu bahawa yang dimaksudkan dengan no compulsion in religion
Maksudnya kita tak boleh paksa orang bukan Islam masuk Islam. Itu maksud dia. Kita tak boleh paksa orang bukan Islam untuk tutup rumah ibadat dia. Kita tak dapat pahala tuan-tuan kalau kita pergi rosakkan rumah ibadat orang bukan Islam. Pasal apa? Kerana dalam negara kita ini bukan sahaja undang-undang perlembagaan menjamin freedom of religion, kebebasan beragama, malah agama kita juga dalam konun dusturi Islami, dalam undang-undang perlembagaan Islam, Islam juga menjamin hurriyah, kebebasan untuk beragama. Kita tak boleh kacau sami, padri, orang agama lain nak semayang. Tuan-tuan pergi kacau jiran yang bukan beragama Islam, dia nak pergi semayang di kuil dia, kita pergi kacau dia. Kita bukan sahaja tak dapat pahala, tapi kita mungkin akan berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud tidak ada paksaan dalam agama. Kita tak boleh paksa. Tetapi dalam perkara lain kita boleh paksa. Tuan-tuan boleh tengok Sisters in Islam dan sebagainya, mereka serang undang-undang yang berkaitan dengan khalwat sebagai contoh. Dia kata no moral policing. Oh, kita tak boleh paksa dalam bab-bab moral ni. Ikut orang tu lah, dia nak berdua-duaan ke, dia nak pergi duduk bersunyi-sunyian di taman bunga, laki perempuan ke, nak bercium ke apa, kita tak boleh hukum dia. Kita kata agama kita mengajar kepada kita bahawa kita wajib amar ma'ruf nahi munkar, termasuk hukum orang yang khalwat. Kita boleh paksa anak kita untuk pakai tudung. Kita boleh paksa pelajar-pelajar sekolah yang perempuan pakai tudung. Bukan sahaja soal pakai tudung, kita boleh paksa anak ni datang sekolah pukul berapa, balik sekolah pukul berapa. Tuan-tuan tengok di sekolah ada tindakan tata tertib, disiplin dan sebagainya kalau pelajar tidak mengikut disiplin di sekolah. Jadi kalau sekolah boleh paksa anak untuk berdisiplin, kenapa agama tidak boleh memaksa penganutnya untuk mengikut ajaran agama? Orang yang berzina ada hukumannya dalam agama. Orang yang mabuk, yang minum arak, ada hukumannya dalam agama. Orang yang berjudi, kita boleh kenakan takzir dan sebagainya. Maka itu adalah ajaran agama dan dia termasuk dalam freedom of religion. Kita orang Islam berhak mengamalkan ajaran agama kita. Tetapi ada pihak dia cuba untuk membuat serangan terhadap ajaran agama. Undang-undang ni tuan-tuan, kalau kita tak boleh paksa, kalau no enforcement, kita tak boleh enforce undang-undang, undang-undang tu dia tak ada nilai. Sama ada undang-undang civil atau undang-undang agama, divine law. Bila sebut law, undang-undang, dia mesti ada enforcement supaya orang patuh kepada peraturan itu. Tuan-tuan tengok undang-undang jalan raya, traffic lights. Kalau merah kena berhenti. Kalau tidak ada enforcement, semua orang boleh langgar lampu merah dan tidak ada compound, tidak ada denda, tidak ada hukuman. Maka itu bahaya. Buat apa kita buat undang-undang kalau kita tak boleh paksa pengguna jalan raya, tak boleh paksa mereka untuk patuh kepada traffic lights, lampu trafik. Sama dengan double line dan sebagainya, semua itu ada aturan dia. Maka polis dia boleh menguatkuasakan undang-undang. Jadi undang-undang ni dia kena ada elemen paksaan, perlaksanaan, penguatkuasaan. Baru orang akan mengikuti undang-undang tersebut. Jadi orang yang macam ni tuan-tuan sekalian, dia sanggup untuk declare bahawa dia ni keluar daripada Islam, walaupun dia tu seorang ustazah kan, walaupun dia dapat pendidikan di Mesir dan sebagainya. Kemudian tahun 2015 kes Juzaili ni kes kita kata pondan lah, senang, kes pondan, berwatak dengan watak wanita, watak perempuan.
lelaki berwatak dengan watak wanita, ataupun perempuan wanita berwatak dengan watak lelaki. Lelaki pakai baju perempuan, perempuan pakai baju lelaki. Kes Juzaili tahun 2015, mereka mencabar Section 66 enactment di Negeri Sembilan, geng Pondan. Apakah kita nak biarkan dalam negara kita ni budaya dan juga cara hidup dan watak pondan ni tanpa kita kawal? Bahaya tuan-tuan, bahaya. Sebab apa bahaya? Tuan-tuan boleh tengok negara-negara Eropah yang telah mengiktiraf LGBTQ. Tuan-tuan tengok apa jadi. Sampai tahap mereka meminta hak mereka untuk sembahyang, hak mereka untuk kahwin, hak mereka untuk jadi padri dan sebagainya. Kalau kita tak kontrol tuan-tuan sekalian, cuba tuan-tuan bayang apa jadi masjid kita. Apa jadi kepada masyarakat Islam? Kita di Sungai Petani ni tuan-tuan, kalau ada pondan datang, dia nak semayang saf lelaki ke saf perempuan? Pondan, dia datang, dia pondan, dia pakai telekung. Pondan ni jantan. Kalau tuan-tuan tak tahulah pondan tu apa, pondan ni jantan, tapi dia pakai telekung. Nak tanya tuan-tuan, kita nak letak dia saf lelaki ke saf perempuan? Ataupun kita dekat Sungai Petani ni nak kena buat tempat khusus untuk dia, noh dekat atas tu. Untuk geng pondan semayang kat atas. Semayang saf lelaki tak boleh, pasal apa? Dia pakai telekung. Nak semayang kat saf perempuan tak boleh, pasal dia jantan. Pas nak buat macam mana? Pondan datang, dia jumpa Tok Imam. Tok Imam, dia nak peluk Tok Imam. Agak-agak Tok Imam boleh peluk ke tak boleh? Tak boleh. Imam Nawawi kata tak boleh, sebab dia jadi fitnah. Pondan ni tuan-tuan, dia jantan, tapi dia berwatak dengan watak lelaki. Lepas tu dia cucuk macam-macam. Kalau tuan-tuan peluk dia, tuan-tuan akan jadi fitnah. Akan jadi fitnah. Tuan-tuan boleh tengok huraian oleh Al-Imam An-Nawawi. Hatta dengan lelaki jambu pun kita kena hati-hati. Kalau pondan ni tuan-tuan, lagilah kita kena hati-hati. Dia pakai skirt, dia pakai baju nipis lagu tu. Dia kata, "Ustaz jalan ni apa habaq?" Saya lari tuan-tuan. Saya lari, saya tak mau peluk dia. Tak tahu kok Syekh Rosman nak peluk, saya tak tahu. Saya tak mau, saya lari. Tok Imam lari, Tok Bilal lari. Hara negara kita kalau ada orang macam ni. Tandas, kita ada tandas lelaki, tandas perempuan. Kita nak buat macam mana tuan-tuan? Dia masuk tandas lelaki, masalah. Sebab dia pakai baju kurung. Dia pakai pakaian perempuan. Macam mana kita nak bagi dia masuk tandas lelaki? Dia pun, badan dia pun dia cucuk macam-macam, dada dia pun ada susu apa semua. Kita orang lelaki takkan kita nak terima dia dalam tandas lelaki. Kalau dia masuk tandas perempuan, orang perempuan bakal lari tu pasal tahu dia jantan. Tuan-tuan boleh baca di Amerika ke di mana, pondan pergi rogol satu perempuan. Pasal apa? Sebab dia jantan. Sebab dia jantan. Jangan tanya saya pasal apa pondan boleh rogol perempuan. Pasal dia jantan lah. Ini masalah tuan-tuan. Jadi kacau bilau, havoc masyarakat kalau kita biarkan golongan ini wujud. Kerana itu negara dan juga undang-undang syariah memperuntukkan suatu legal provision, satu peruntukan undang-undang. Siapa, mana-mana lelaki yang berpakaian dengan pakaian wanita atau berwatak dengan watak wanita, maka dia boleh dikenakan hukuman, sama ada denda ataupun penjara. Dan cubaan mereka untuk membatalkan Section 66 di Negeri Sembilan gagal. Maknanya pihak berkuasa agama dan pihak berkuasa negeri berjaya untuk mempertahankan enactment jenayah syariah di Negeri Sembilan. Kemudian tahun 2021 tuan-tuan, mereka bawa ke mahkamah dan mereka challenge Section 28 Negeri Selangor. Yang tadi Negeri Sembilan, ni Negeri Selangor pula, yang dipanggil sebagai kes Iki Putra.
Kes Iki Putra. Ni kes apa? Kes liwat. Mereka challenge. Dalam undang-undang kita, undang-undang syariah kita tuan-tuan, para ulama berbeza pendapat. Apakah liwat ni dia di bawah zina ataupun dia berasingan daripada zina? Sebahagian ulama mengatakan bahawa liwat ni hukuman dia bunuh. Liwat hukuman dia bunuh. Sebahagian ulama dia kata liwat ni sama sebagaimana zina. Apa dia sama sebagai zina? Khudhu anni qad ja'alallahu lahunna sabila. Al-bikru bil bikri jaldu mi'atin wa nafyu sanah. Al-thaybu bil thaybi jaldu mi'atin wa rajm. Ambillah daripada aku. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjadikan bagi mereka itu satu jalan. Iaitu kalau orang yang belum berkahwin, rotan dia 100 kali. Buang negeri selama setahun atau penjara selama setahun. Itu orang yang belum kahwin. Jadi kalau yang liwat itu orang yang belum kahwin, kita rotan dia 100 kali, buang negeri atau penjara selama setahun. Kalau sudah kahwin, stoning to death, rejam dengan batu sampai mati. Jadi adalah perbahasan di kalangan para ulama. Tapi poinnya ialah memang ada hukuman terhadap orang yang melakukan kesalahan liwat. Jadi tak bolehlah nak cabar undang-undang syariah untuk mengatakan bahawa undang-undang syariah tak boleh hukum. Sebab memang dah ada. Memang dah ada. Manusia ni tuan-tuan, bila dia terlalu mengikut nafsu dia akan jadi masalah. Dia terlalu ikut nafsu. Jadi kita tak boleh terlalu ikutkan nafsu. Ada satu kes, satu orang lelaki ni tuan-tuan, dia liwat ayam dia. Tuan-tuan tahu ayam? Saya duk baca berita tu, saya kata manusia ni bila dia terlalu ikutkan nafsu dia sampai tak boleh nak beza benda yang baik dengan benda yang buruk. Kita biasa dengar dulu-dulu orang liwat kambing, kuda, macam-macam lah cerita yang kita dengar, haiwan yang besar. Ni ayam pun dia boleh buat. Ni contoh manusia bila dia sudah rosak fikiran dia. Orang Sungai Petani saya rasa tak ada kot bila tengok ayam dia terangsang. Ada? Ni orang gila tuan-tuan. Orang gila je terangsang tengok ayam. Dia kalau kita terangsang nak makan sungguh lah. Macam KFC, McDonald apa semua kan. Ayam mas. Oh sedap ni ayam, nak makan. Yang tu betul, yang tu akal yang sehat. Kita selera nak makan ayam. Tapi tak ada manusia yang munasabah, reasonable man, yang bila tengok ayam dia terasa dia nak mengadakan hubungan kelamin dengan ayam. Tak ada tuan-tuan. Melainkan orang tu rosak dah fikiran dia. Maka kenapa yang kita nak cabar undang-undang liwat? Sedangkan undang-undang liwat dia mengajar manusia supaya ada akal yang sehat, cara berfikir yang sehat, dan kita halakan nafsu dengan cara yang betul. Liwat ini kita guna jalan yang salah, jalan yang tidak dijadikan oleh Allah untuk kita menikmatinya. Jalan itu jalan yang bernajis, yang buruk, yang keji, yang jelek. Tapi manusia bila dia terlalu mengikut nafsu dia, syahwah dia, tanpa ada pertimbangan akal yang sehat, tanpa dipandukan oleh Quran dan hadis, maka akhirnya dia sanggup melakukan perkara yang sangat keji. Cuba tuan-tuan tengok di mahkamah, magistrate, mana-manalah, Sungai Petani ke, Butterworth ke, mana-manalah, Alustar ke, cuba tuan-tuan tengok. Kalau kes penagih dadah yang duk ambil dadah ni, cuba tuan-tuan tengok, muka masing-masing tu cengkung ni, tulang pipi tersembul keluar. Bukan mereka tidak tahu itu akibat mereka menagih dadah, abuse, menyalahgunakan dadah. Bukan mereka tidak tahu, mereka tahu perubahan fizikal yang berlaku kepada mereka.
Tapi kerana terlalu mengikutkan nafsu, nak seronok, nak enjoy, nak khayal tu, maka dia tak peduli walaupun dia merosakkan diri sendiri. Bukan sekadar merosakkan diri sendiri, kita dah baca dah banyak berita yang menunjukkan penagih dadah ni sampai tahap dia sanggup bunuh ibu dia, dia sanggup bunuh ayah dia, tikam abang dia, pukul adik dia, macam-macam. Pasal apa? Kerana ahli keluarga tidak mahu memberikan wang kepada dia, duit untuk dia beli dadah. Sebab itu dilarang. Jadi undang-undang ni dibuat untuk mengatur hidup kita supaya jadi elok, supaya jadi sehat. Itu tujuan dia, tuan-tuan sekalian. Jadi kita jangan terlalu ikutkan golongan yang seperti ini. Jadi kita bimbang, tuan-tuan sekalian, jikalau kita terlalu ikutkan kehendak mereka, maka akan runtuh undang-undang syariah dalam negara kita. Jadi apa yang mereka buat ni, tuan-tuan sekalian, mereka lakukan dengan cara sangat tersusun, kan? Sangat kemas. Kenapa saya kata sangat tersusun dan sangat kemas? Sebab di peringkat awal, tuan-tuan boleh tengok dia memulakan satu persatu, kan, usaha. Dia test di Kelantan yang kita cerita tadi, dia test di Terengganu, kes Ayah Pin, dia test di Negeri Sembilan, kan, dia test di Selangor, banyaklah. Dan kita tahu, tuan-tuan, kalau kita sebagai individu, kita nak lawan kes sampai ke mahkamah rayuan, mahkamah persekutuan, tak ramai orang yang mampu, sebab dia memerlukan belanja yang banyak. Duit tu nak datang daripada mana? Tuan-tuan tengok mahkamah syariah, sampai tahap kerajaan terpaksa buat JBG, Jabatan Bantuan Guaman. Pasal apa? Kerana ramai ibu-ibu ni, isteri yang bercerai dengan suami dia, yang tidak ada duit, tidak ada kemampuan untuk saman suami dia, untuk dapatkan hak dia, untuk dapatkan mut'ah, harta pencarian, nafkah anak dan sebagainya. Kenapa golongan yang tadi, tuan-tuan sekalian, kalau betul dia nak dia nak menjulang hak asasi manusia, kebajikan manusia, orang yang golongan minoriti, orang yang lemah dan sebagainya, kenapa mereka tidak sponsor semua ni ibu-ibu yang susah ni? Sebab mereka tidak ada agenda yang sesuai dengan mereka. Tak ada agenda yang sesuai. Sebab kalau tolong ibu-ibu ni, dia bukan boleh memberi prejudis kepada undang-undang syariah, bukan boleh diranapkan undang-undang syariah. Tetapi apabila kita biarkan usaha-usaha ini tanpa ditentang, maka bahayanya ialah undang-undang syariah itu akan diranapkan. Cuma alhamdulillah, kita dapat berita bahawa kebanyakan negeri melalui pihak berkuasa agama masing-masing, Majlis Agama Islam telah pun bersama, kan, untuk menyertai bagi mencelah dan sebagainya, supaya masing-masing dapat berhujah dan menentang permohonan yang dibuat oleh Nik Ilin di Mahkamah Persekutuan ini. Baik. Kalau kita tengok, tuan-tuan sekalian, apa yang dipertikaikan oleh Nik Ilin dalam kes tersebut, dia nak minta satu permohonan supaya 21 legal provisions, peruntukan undang-undang yang ada dalam enactment tersebut supaya dibatalkan. 21, tuan-tuan sekalian. Termasuklah yang selain daripada yang saya sebut tadi, liwat dan sebagainya. Mereka nak minta termasuk zina, kan, supaya dibatalkan. Kenapa?
Sebab bagi mereka soal akhlak kita tak boleh buat undang-undang. Sebagaimana yang saya sebut tadi. Okay. Tak boleh kita paksa orang nak tangkap orang yang berdua-duaan. Tak boleh. Agama kita kata berdua-duaan itu termasuk dalam muqaddimah zina. Permulaan kepada zina. Dan dalam Islamic jurisprudence kita ada sadd dzara'i', blocking the means. Benda yang tidak haram pun boleh diharamkan ataupun boleh kita larang kalau dia boleh menyebabkan perkara yang berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Katalah dua orang anak muda, laki perempuan naik motor tengah malam. Lepas tu mereka singgah kat tepi highway mana-mana, R&R ke tepi pantai, tepi kebun apa-apa semua. Pihak berkuasa boleh tak tangkap mereka? Boleh. Pasal apa tuan-tuan? Sebab blocking the means, untuk mencegah daripada jadi benda yang tak elok. Laki perempuan tengah malam, tuan-tuan sekalian, apa benda yang biasa boleh terjadi? Zina. La taqrabu zina. Kita dilarang daripada mendekati zina. Kalau zina berlaku, siapa yang susah? Bila zina berlaku, tuan-tuan, sehingga kan sebahagian mufassirun dia mengatakan, kenapa perkataan az-zaniyatu disebut lebih awal oleh Allah Subhanahu wa taala berbanding dengan perkataan az-zani, penzina lelaki. Sebut penzina perempuan dulu, baru sebut penzina lelaki. Sebahagian mufassirun mengatakan bahawa kerana akibat daripada zina yang akan mengalami penderitaan, yang akan lebih terseksa adalah perempuan tersebut berbanding dengan orang lelaki. Orang lelaki dia lambat ataupun dia sedikit kesan daripada zina berbanding dengan orang perempuan. Bila zina, kalau mengandung, siapa dia mengandung? Perempuan mengandung. Orang lelaki tak pernah mengandung, tuan-tuan. Sungai Petani ada dengar orang lelaki mengandung? Tak ada. Dia berzinalah banyak mana sekalipun, 10, 20, 100 kali, 200 kali, tidak ada orang lelaki yang mengandung. Yang kita tahu orang lelaki, dia lari, tak mau bertanggungjawab. Yang akan mengalami penderitaan adalah si gadis berkenaan. Dan bukan sahaja si gadis itu yang akan menanggung penderitaan akibat mengandung, hamil anak luar nikah, tapi ayah dia juga akan menanggung penderitaan. Ibu dia juga akan menanggung penderitaan. Keluarga dia juga akan terpalit dengan kesusahan tersebut. Maka kerana itu agama mengajar kepada kita bahawa jenayah seperti ini perlu dicegah. Jadi jikalau ada orang ataupun pihak lain yang cuba mencabar undang-undang dan hukuman yang berkaitan dengan zina, maka kita perlu persoalkan apa yang mereka perjuangkan sebenarnya. Mereka perjuangkan apa? Kalau mereka benar-benar memperjuangkan kaum wanita, mereka memperjuangkan human rights, women's rights dan sebagainya, mereka juga perlu mengambil berat tentang nasib kaum wanita akibat daripada hamil, mengandung anak luar nikah. Kita nak mencegah, kan? Prevention is better than cure. Sebelum berlaku tu, kalau boleh kita nak cegah. Kalau dah mengandung tu cerita lain pula. Tapi kalau boleh kita cegah daripada mengandung, kita nak cegah. Iaitu dengan cara, kalau nampak mereka berkhalwat, mereka berdua-duaan, bersunyi-sunyian, maka hendaklah diambil tindakan. Maka kerana itu ada undang-undang dan juga hukuman yang berkaitan dengan perzinaan dan juga khalwat dan juga perzinaan. Tetapi alasan, kalau tuan-tuan tengok dalam website, contohnya Sisters in Islam dan sebagainya, antara perkara yang mereka perjuangkan dan kita tak boleh setuju, kan? Yang kita tak boleh setuju, contohnya mereka mempertikaikan, mereka kata further
new sections under the 2019 enactment. Dia merujuk kepada enactment Kelantan ni tahun 2019 yang criminalize, yang menjadikan jenayah apa-apa cubaan untuk melakukan hubungan seksual walaupun secara suka sama suka. Kan? Suka sama suka between persons of all genders as well as transgender and gender diverse persons based on their gender identity. Tak kira lelaki nak bersama dengan perempuan, Kelantan kata tak boleh, itu jenayah. Kalau tak kahwin lah, kalau tak kahwin itu jenayah. Lelaki dengan perempuan, kalau tak kahwin tak boleh. Lelaki dengan lelaki tak boleh. Kan, gay, yang kita kata homoseksual apa semua tu. Yang perempuan dengan perempuan, yang kita kata lesbian, suka sama suka, tak boleh. Kan? Tak boleh. Ataupun transgender, ataupun yang seumpamanya. Dia lelaki, dia pergi ke negara jiran, dia melakukan pembedahan surgery untuk mengubah jantina dia. Dia lelaki, dia jadi perempuan. Dia jadi perempuan. Maka kalau dia bersama dengan lelaki lain, sebab dia dah jadi perempuan, maka undang-undang syariah kata itu tetap satu jenayah. Itu tetap satu jenayah. Tetapi mereka ni kata apa? Dia kata this contravenes the very basis of equality and non-discrimination principles under international human rights law. Dia kata ini bertentangan dengan apa yang kita kata equality, hak sama rata, dan tak boleh kita diskriminasi manusia ini berdasarkan kepada undang-undang hak asasi manusia antarabangsa. Dia guna apa? Dia guna undang-undang hak asasi manusia antarabangsa. Kita kata sekarang kita ada undang-undang agama. Kita nak penting mana? Undang-undang antarabangsa ataupun undang-undang agama? Maka kita orang Islam ada hak untuk beramal dengan agama kita. Mereka juga yang kata freedom of religion, kan? Freedom of religion, kebebasan beragama. Tapi bila orang Islam nak beramal dengan agama mereka, mereka halang. Oh, tak boleh buat undang-undang Islam. Maka ini antara contoh double standard yang diamalkan oleh golongan the so-called yang dipanggil sebagai aktivis human rights, aktivis women's rights dan sebagainya. Mereka berlindung di sebalik nama-nama hak asasi sekian-sekian, tapi sebenarnya apa yang mereka nak lakukan ialah mereka hendak untuk merosakkan undang-undang syariah, menyebabkan undang-undang syariah ini lenyap dalam negara kita. Ini satu kesan yang sangat bahaya yang kita tak boleh biarkan. Dan kemudian dia kata apa? Dia kata bahawa enactment ini juga mengekalkan hukuman sebat, kan, hukuman sebat, dan ini bertentangan dengan hak asasi manusia di undang-undang hak asasi manusia antarabangsa. Sebat dalam undang-undang syariah ni tuan-tuan, kalau nak banding dengan sebat yang diamalkan dalam negara kita, kita dah cerita banyak kali dah yang ni, jauh. Sebab ikut undang-undang Islam tidak ada kecederaan yang serius sebagaimana yang akan terhasil kalau dilakukan sebat sebagaimana yang diamalkan oleh penjara di Malaysia kita sekarang. Jadi kenapa yang ni sebat mengikut undang-undang syariah ini menjadi tumpuan fokus mereka, tapi mereka tidak halakan penentangan itu kepada sebat yang diamalkan oleh penjara Malaysia. Pasal apa? Sedangkan sebat undang-undang syariah jauh lebih ringan dan tidak ada kecederaan yang serius. Ini contoh bagaimana banyak perkara yang mereka timbulkan itu menimbulkan tanda tanya kita akan keikhlasan mereka. Lepas tu mereka kata bahawa apa yang dilakukan dalam enactment itu sebenarnya menjejaskan hak warga negara dalam freedom of religion and belief, the right to life,
termasuk dia kata which includes the right to privacy, the right to live with dignity, the right to the right to be free from torture, the right to freedom of speech, macam-macam lah. Kita kata tuan-tuan sekalian, the right to freedom of speech dia bukannya mutlak, bukannya 100%. Kita memang boleh bebas bercakap, tapi kita tertakluk kepada undang-undang. Kita bebas bercakap, ada freedom, hurriyah, freedom of expression, of speech. Tapi boleh tak kita hina sultan? Tak boleh. Siapa hina sultan, dia akan ditangkap, dan kalau bersalah akan dikenakan hukuman. Sama sebagaimana orang yang menghina Nabi, orang yang menghina Islam, orang yang menghina institusi agama dan sebagainya, maka mesti ada undang-undang untuk halang rakyat ataupun penduduk negara ini daripada sewenang-wenangnya menghina agama Islam atau menghina ajaran Islam. Tapi bila berkaitan dengan agama Islam, dia kata ini freedom of speech, tak boleh buat undang-undang macam ni. Tapi mereka boleh terima pula yang defamation, law of defamation dan sebagainya. Ini menunjukkan kepada kita bahawa di satu segi mereka iktiraf mesti ada undang-undang untuk halang daripada fitnah. Tapi kalau fitnah itu dilemparkan kepada institusi Islam, ajaran Islam, kepada Nabi dan sebagainya, dia kata itu freedom of speech. Ini contoh bagaimana double standardnya, bagaimana munafiknya golongan ini. Mereka ni hipokrit, mereka ni berpura-pura guna satu istilah yang tertentu untuk mempertahankan tindakan mereka, tapi sebenarnya istilah yang sama yang mereka langgar. Jadi kita tak boleh percaya kepada golongan seperti ini. Dan mereka guna perkataan freedom of religion and belief. Bila kita nak ambil tindakan terhadap Syiah, kita nak ambil tindakan terhadap Ayah Pin dan sebagainya, mereka guna freedom of religion and belief. Tapi bila kita orang Islam nak beramal dengan ajaran Islam yang ada dalam Quran, yang ada dalam hadis, mereka tidak pula memberikan freedom of religion and belief kepada kita. Ini contoh bagaimana double standardnya mereka. Jadi sidang hadirin mukminin, sekadar itu, secara ringkasnya kita kena hati-hati dengan ancaman, dengan gerakan yang tersusun dan sistematik yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tertentu, yang boleh menjatuhkan, yang boleh merosakkan pentadbiran undang-undang syariah dalam negara kita. Sebab siapakah lagi yang boleh diharapkan untuk mempertahankan agama kita kalau bukan kita? Kalau runtuhnya institusi agama Kristian di negara-negara Eropah, sehinggakan padri juga, golongan gay berhak untuk jadi padri. Kalau mereka sampai dapat hak berkahwin gay dengan gay dalam church, dalam katedral di negara-negara mak saleh ini, maka tidak mustahil perkara yang sama boleh berlaku kepada kita kalau kita biarkan gerakan ini tanpa disekat. Kita perlu menyekat gerakan ini. Kita perlu bagi kesedaran kepada orang Islam akan bahaya yang sedang berkembang, yang sudah pun berlaku di benua Eropah, di benua Amerika dan sebagainya, dan sekarang dia sedang merebak ke benua Asia, ke negara jiran kita Indonesia, ke negara kita di Malaysia dan negara-negara sekitar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dan mengekalkan kita dalam Islam, dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah taala melindungi kita daripada segala bahaya dan fitnah di dunia dan juga di hari akhirat insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.